Subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pelajaran kita pada malam ini sambungan pelajaran yang lalu, yaitu mutiara-mutiara yang akan hilang daripada muka bumi. Sebagaimana pernah Nabi SAW bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, adakah kamu masih lagi turun ke bumi setelah aku wafat nanti?" Jibril alaihi salam menjawab, "Ya, benar hai Muhammad, aku akan turun ke bumi walaupun setelah engkau meninggal dunia. Aku akan angkat beberapa mutiara yang ada di atas muka bumi." Kita dah baca yang pertama sampai yang ke-8. Arfa'ul barakah minal ardi. Aku akan angkat keberkatan daripada bumi. Arba'ul mahabbah minal khalqi. Aku akan angkat rasa kasih sayang sesama makhluk. Arfa'ul syafaqah min qulubil aqarib. Dan aku akan angkat rasa cinta dan kasih sayang antara keluarga. Arfa'ul haya minan nisa. Dan aku akan angkat rasa malu daripada kaum wanita. Arfa'us sabri minal fuqara. Aku akan angkat rasa sabar daripada orang-orang miskin. Arfa'ul adli minal umara. Akan aku angkat keadilan daripada pemimpin. Arfa'ul wara' waz zuhud minal ulama. Aku akan angkat zuhud dan wara' daripada para ulama. Yang ke-8, Arfa'ul Quran. Aku akan angkat Al-Quran. Antara mutiara yang akan hilang besok di akhir zaman ialah Al-Quranul Karim. Kita sudah maklum Al-Quran adalah merupakan mukjizat yang kekal sampailah hari kiamat. Mukjizat yang besar, mukjizat yang kekal, mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah hari kiamat. Adapun mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul yang dahulu, dia terhenti apabila wafat nabi-nabi dan rasul.
alaihimussalatu wassalam, seperti tongkat Nabi Allah Musa alaihissalam, seperti mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam yang boleh merawat penyakit kusta, penyakit sopak, penyakit lapar, menghidupkan orang yang telah mati. Itulah mukjizat Nabi-Nabi yang dahulu. Apabila Nabinya wafat, maka terhentilah mukjizat itu. Melainkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi ini banyak. Antaranya bulan terbelah dua, itu juga mukjizat. Tapi yang paling besarnya, yang kekal, Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Nabi berpesan kepada kita, inna hadzal Qur'an ma'dabatullah fata'allamu ma'dabatallahi mastata'tu. Maksudnya sesungguhnya Al-Quran itu adalah hidangan Allah. Hendaklah kamu pelajari akan hidangan Allah Ta'ala itu, kadar yang kamu termampu dan terdaya. Ya, tuan-tuan, Al-Quran ini merupakan hidangan Allah. Maksudnya Al-Quran ini banyak hikmah dia, banyak mutiaranya yang perlu dicari dan perlu digali. Itu maksud nak ma'dabatallah, disuruh kita pelajari kadar yang kamu mampu. Ada orang yang belajar Quran boleh khatam, boleh ada orang yang belajar Quran boleh menghafal sampai 30 juzuk. Ada yang boleh baca Quran semata-mata. Ada yang belajarnya sikit, dapatnya sikit. Ada yang belajarnya sikit, dapatnya banyak. Ini kelebihan masing-masing. Inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah mukjizat. Sebab itu Al-Quran perlu dan wajib dipelajari, kemudian diamalkan, dan seterusnya hendaklah disampaikan. Inna hadzal Qur'an hablul matin. Sesungguhnya Al-Quran itu hubungan Allah yang kukuh dan sebagai wa nurum mubin, cahaya yang terang, yang nyata. Al-Quran adalah tali menghubungkan antara hamba dengan Khalik. Sebab itu apabila kita baca Quran, bermakna kita baca kalam Allah. Tuhan memang tak nampak, Allah tak nampak, tapi Allah Subhanahu wa taala tinggalkan kalamnya untuk dibaca, untuk dipelajari. Al-Quran itu kalam Allah. Ada sesiapa yang mempelajari Al-Quran, bermakna mereka mempelajari kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Al-Quran qadim, bukannya hadis. Al-Quran itu qadim. Al-Quran itu sifatnya terdahulu. Sebelum ada sesuatu, kalam Allah sudah ada. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum sesuatu itu ada. Allah Ta'ala itu ada setelah sesuatu itu tidak ada. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah.
Allah Ta'ala itu ada sebelum ada sesuatu di atas muka bumi. Allah dah ada dah. Allah wujud Allah dengan zat. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah ada setelah tak ada sesuatu. Dunia ni binasa, tetap Allah Ta'ala ada. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ya baqa Rabbuna, kekal Tuhan kita. Wa yafna kullu ahad, dan binasalah tiap-tiap satu. Makna tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya kekal. Al-Quran adalah qadim, bukannya hadis. Sesiapa yang mengatakan bahawa Al-Quran itu hadis, bukannya qadim, mereka telah jatuh kafir. Sebab kalimah Allah adalah kalam yang qadim. Kalamun qadim, la yumallu sama'u. Kalam Allah yang qadim dan terasa tidak jemu sesiapa yang mendengarnya. Yang mendengar Al-Quran rasa tak jemu, yang baca Quran pun tak jemu. Ada tuan-tuan yang jemu baca Quran? Ya? Orang yang dah biasa baca Quran, yang dah pandai baca Quran, tiba-tiba dia tak nak baca. Bukan kerana dia tak pandai. Dia pandai. Malah dia menguasai ilmu Al-Quran. Tiba-tiba tak nak baca. Macam tak sempat nak baca Quran. Tuan-tuan sekalian, apa maksudnya? Bimbang. Maksudnya kerana Allah dah tak dengar, tak mau dengar suara kita. Bukan disebabkan kita tak boleh baca. Bukan kerana tak pandai. Tapi oleh kerana kesibukan duniawi kita sampai tak sempat baca Quran, akhirnya kita tinggalkan Al-Quran. Seolah-olah kita dah tak ada masa lagi nak baca Quran. Rupanya Allah dah tak nak dengar suara kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau Allah dah tak nak dengar suara kita, bijak macam mana sekalipun, hebat macam mana sekalipun, mereka tak akan dapat amalkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja Al-Quran, bahkan ilmu-ilmu yang lain. Apatah lagi kalau mereka hafal Quran, sengaja dilupakan Al-Quran itu, sehinggalah dia lupa isi Quran, sehingga dia lupa hafalan. Ja'a yaumal qiyamah, besok akan datang pada hari kiamat, majazuman, dalam keadaan berpenyakit kusta. Orang yang pandai baca Quran, yang hafal Quran, besok datang pada hari kiamat dalam keadaan berpenyakit kusta sebab dia saja hilangkan Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang hafal Quran ni anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setengah-setengah tempat atau di mana-mana kampung ni ada saja wakil yang boleh hafal Quran. Sekarang dah ramai orang hafal Quran. Kita nak tahu, ya, anak-anak Korea kita, anak-anak kita yang boleh hafal Quran, yang dah boleh menghafal Quran, bulan Ramadan ni kita ambil mereka untuk bertarawih bersama kita. Dan tak perlu kita import daripada jauh-jauh. Ya, dekat Korea kita pun dah ramai yang boleh baca Quran dengan baik, yang hafal Quran. Kalau dulu kita import daripada India, kita import daripada Mesir, import daripada Indonesia. Sekarang dekat Malaysia dah ramai.
kita jaga. Cara jaga Quran dibaca selalu. Bagi peluang untuk mereka jadi imam sembahyang, khususnya di bulan Ramadan. Boleh tuan-tuan? Insya Allah. Kita yang tak hafal Quran ni kat belakang lah. Ambil barakah daripada anak-anak yang boleh menghafal Quran, dia dapat mengulang kaji. Saya ada seorang sahabat, masa dia belajar, masa dia menghafal Al-Quran, dia dapat khatam 50 kali dalam sembahyang. Ini antara yang luar biasa. Masa hari terakhir untuk dapat sanad daripada guru, disemak oleh tuan-tuan guru dia 1 hari 1 malam, dia boleh habiskan Al-Quran dengan guru-guru mereka untuk dapat sanad, sehinggalah mereka ingat hafalan mereka dengan hafalan yang baik. Alhamdulillah. Oleh kerana keadaan dunia hari ini, dunia yang penuh dengan fitnah, sahabat kita ni satu hari jadi mangsa perdagangan manusia. Ditangkap dan dijual. Antara yang dijual ni orang yang hafal Quran ni. Rupanya jual orang ni untung agaknya. Lebih untung daripada jual unta. Unta yang mahal bukan untanya, yang mahal talinya. Betul? Beli unta harga 5,000, jual 5,000. Itu lah. Tapi yang mahal talinya. Tali harga lain, unta harga lain. Mungkin talinya harga 1,000. Di situlah keuntungan. Jual unta. Tapi jual orang lagi untung. Kata Pirabli. Ya tuan-tuan, itu antara cerita-cerita. Jadi tuan-tuan sekalian, kawan kita ni terpaksa ditebus oleh keluarga dia dengan bayaran 10,000 ringgit Malaysia. Nah, sekarang dapat dibebaskan dan sekarang alhamdulillah antara UNCR yang di bawah perlindungan kerajaan Malaysia, dan alhamdulillah sekarang pun jadi imam dan telah berumah tangga, berkahwin dengan orang Malaysia. Itu antara yang saya jumpa hafalan yang sangat baik dalam solat, terutama sekali bulan Ramadan menjadi imam sembahyang. Tuan-tuan sekalian, khatam Quran 50 kali khatam dalam solat bukannya mudah, antara yang hebatlah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, di mana dia duduk dia baca Quran, ketika dia memandu dia baca Quran, tak pernah putus baca Al-Quran. Kalau kita kan duduk diam, kadang-kadang kita berlagu, kadang-kadang kita menyanyi, kadang-kadang kita berangan-angan. Tapi dia ni orang yang sentiasa basah lidahnya menyebut kalam Allah. Tuan-tuan sekalian, inilah yang disebut hamalatul Quran, orang yang sentiasa membawa Al-Quran ke mana-mana. Sebelum Al-Quran ini hilang, mutiara Al-Quran ini lenyap daripada muka bumi, bacalah Al-Quran. Fata'allamu mastata'tum. Pelajari Al-Quran kadar yang kamu mampu, semampunya kita. Tak apalah tuan-tuan, walaupun kita dah berusia, kita dah tua, kita belum pandai, kita buka kelas Al-Quran. Ustaz-ustaz kita pun ada, guru-guru kita pun ada, Ustaz Herudin pun ada, boleh ajar Quran. Masya Allah. Sebab itu orang dulu mendidik anak daripada buayan.
utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata Nabi, tuntutlah ilmu daripada buayan sampailah ke liang lahat. Sampai di kalau buai anak, buai tinggi-tinggi sampai pucuk atap. Belum tumbuh gigi, dah pandai baca kitab. Kendak orang tua ni, kendak seorang ibu, anaknya kalau boleh, gigi belum tumbuh, kitab dah boleh baca. Macam Imam Syafi'i, umur 8 tahun sudah hafal Quran. Janganlah sebaliknya. Buai tinggi-tinggi sampai pucuk atap. Dah habis gigi, belum belajar kitab. Tuan-tuan, gigi dah habis dah. Tapi tak apa tuan-tuan. Minal mahdi ilal lahadi. Daripada buayan sampai ke liang lahat. Dah masuk kubur pun masih diajar lagi. Wahai hamba Allah bin hamba Allah, nanti apabila datang 2 orang malaikat yang mewakili Allah, kamu jangan rasa gentar, jangan rasa takut. Siapa kata? Pak Imam tu lah yang baca talqin. Ingat, besok Pak Imam pun kena macam tu juga. Akan ditalkinkan juga. Itulah ajar. Talqin ni maknanya pengajaran ataupun diajar semula. Talqin itu maknanya diajar untuk menjawab soalan-soalan. Janganlah kamu rasa gerun, jangan rasa kamu takut, jangan bimbang. Kedua-duanya itu adalah makhluk Allah. Nanti kalau ditanya kepada kamu, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Jawablah, "Allahu Rabbi." Kan gitu kan? Allah itu Tuhanku, Muhammad Nabiku, Al-Quran itu imamku, Ka'batullah itu kiblatku, sekian orang mukmin itu saudara-saudaraku. Tuan-tuan sekalian, pun masih diajar lagi. Walaupun dah mati, diajarkan. Sebab itu lakinu mautakum, ajarkan, talqinkan orang yang nak mati. Satu dengan kalimah la ilaha illallah. Itu sebelum mati. Dah mati, ditalqinkan lagi dengan peringatan-peringatan. Ya. Al-Quran akan menjadi syafi' ali ashabi. Menjadi pembela besok pada hari akhirat. Dan dia akan menjadi pembela kepada tuannya. Ya tuan-tuan, dia adalah nur mubin, adalah cahaya yang terang. Al-Quran adalah nur, cahaya yang terang benderang. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang baca Quran ni, dia ada nur. Rumah yang dibacakan Al-Quran, rumahnya pun ada nur, ada cahaya. Penduduk langit melihat penduduk bumi, sebagaimana penduduk bumi melihat langit yang indah. Dekat langit itu ada bintang, ada bulan, siang hari ada matahari, malam hari ada bintang-bintang dan cahaya yang indah. Rupanya indahnya langit itu sebab ada cahaya-cahaya, ada cakrawala, ada bintang-bintang. Begitulah juga penduduk langit, para malaikat melihat bumi, ada nur, ada cahaya. Yaitu rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran. La ta'aj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur yang gelap. Rumah yang tidak ada Quran, yang tak baca Al-Quran, gelap rumah dia. Kita ada Quran, kita ada sembahyang sunat, kita ada zikir. Amalan masjid ni kita bawa balik ke rumah. Ya tuan-tuan apa yang kita buat ke masjid? Sembahyang fardu ada, sembahyang sunat ada. Amalan solat kita bawa balik ke rumah. Ada solat tahajud, ada solat duha, ada solat awabin, macam-macam. Itu disebut
amal infradi. Yang di sini amal jama'i, sifatnya berjamaah. Apabila sampai rumah itu amalan untuk diri kita, amalan pribadi. Berapa banyak pun tak apa, nak berapa lama sembahyang pun tak apa, nak sujud lama pun tak apa, nak berdiri sampai bengkak kaki pun tak apa. Nabi tuan-tuan sembahyang sampai bengkak kaki. Kita kaki bengkak terus tak sembahyang. Macam sampai bengkak kaki, sampai sujudnya lama, hamparan basah dengan air mata. Aisyah tanya, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosa kamu, kesalahan kamu telah diampunkan Allah? Kau tak ada dosa, wahai Muhammad. Kenapa sampai begitu rupa sujudnya lama, menangis, ya, sampai basah hamparan? Afalau khiba an akuna an abdan syakura. Tidak sukakah kalau aku disebut sebagai hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? An akuna abdan syakura. Tidak sukakah kalau aku disebut oleh Allah, dipanggil oleh Allah sebagai hamba yang banyak bersyukur kepadanya? Antara ayat yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lakum innaka antallahu azizul hakim. Wahai Allah, sekiranya kamu seksa mereka, itu adalah sebab dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Tapi sekiranya engkau ampunkan mereka, Kau Tuhan yang maha gagah lagi maha bijaksana. Rupanya ketika sujud Nabi mendoakan akan umatnya. Ya, lama Nabi sujud. Nabi mendoakan umatnya, ya Allah, sekiranya Kau azab mereka sebab dosa-dosanya, tapi kalau Engkau maafkan mereka, ampunkan mereka, Engkau Tuhan yang maha gagah lagi maha bijaksana. Macam syair Imam Asy-Syafi'i lah, Ilahi lastu lil firdaw si ahla wala aqwa ala naril jahimi fa'abali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu. Imam Syafi'i kata dia tak layak. Siapa Imam Syafi'i? Ulama yang paling alim. Dialah ulama yang mencipta panduan mustalah hadis, dan dialah ulama yang telah banyak melahirkan ataupun mengarang kitab-kitab panduan hukum-hukum dalam ilmu fiqh dan sebagainya, dibandingkan ulama-ulama yang sebelumnya. Hebat Imam Syafi'i, seorang mujaddid yang lahirnya pada hari itu wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi meninggal dunia, hari itu dia lahir. Tuan-tuan, Allah ganti imam yang hebat, Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i guru kepada Imam Hambali, Imam Maliki guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Kan gitu kan? Masih budak lagi dah hafal Quran, dah alim, dah banyak kitab-kitab yang dah dibaca. Telah diuji oleh gurunya, Syafi'i telah banyak menghafal kitab-kitab sebelumnya. Ini hebat Imam Syafi'i. Itu pun Imam Syafi'i kata, lastu
ilahi lastu, ilahi lastu, aku tidak layak untuk syurga, tapi aku tak sanggup masuk api nerakamu. Jadi ada dua perkara di sini. Yang pertama, rasa takut. Yang kedua, rasa harap. Tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi nak meninggal dunia. Sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia berkata, ya Rasulullah, aku rasa takut masuk api neraka, tapi aku harap Allah masukkan aku ke dalam syurga. Ketika nak mati ni, sempat bercakap dengan Nabi. Apa jawab Nabi? Tidaklah berhimpun dua perasaan ketika hendak meninggal dunia, iaitu rasa takut dan harap. Apa yang ditakutkan dia selamat, apa yang diharapkan dia akan dapat. Ingat tuan-tuan, kita sentiasa ada rasa takut dan harap. Takut dengan siksaan Allah, harap untuk mendapat rahmat Allah. Takut dengan neraka Allah, mengharap masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dua sifat ni nak kena ada, dua perasaan ni nak kena ada. Macam orang kena kejar binatang, kena kejar harimau. Sekarang kan dah ramai yang kena baham harimau. Ya, waktu dikejar harimau ni rasa takut, Masya Allah takut. Binatang buas. Pada waktu yang sama, hatinya mengharap kalau ada orang tolong kita. Perasaan tu memang ada. Dia tak boleh pisah antara harap dan takut, antara syukur dan sabar. Dia tak boleh pisah. Antara sembahyang dan zakat, dia tak boleh pisah. Dia sentiasa berganding. Ya, beriman kepada Allah dengan hari akhirat. Dia tak boleh pisah. Jadi perasaan takut itu mesti ada. Dan kita mengharap. Dalam mimpi sekalipun, kalau kita mimpi dikejar dengan binatang buas, dikejar orang jahat, rasa takutnya sama. Dalam keadaan kita jaga. Masa tidur kalau kita dikejar binatang pun rasa takut, ya. Dalam tidur, maka kita pun akhirnya lompat nak selamatkan diri, lompat parit yang besar. Kerana parit itu besar, dia pun lompat tak sampai ke ujung, masuk dalam parit. Terasa bangun rupanya jatuh daripada katil. Saking takutnya tu. Dalam mimpi pun rasa takut. Dalam mimpi kalau suka dia gembira. Ya, kalau dia senang dia rasa gembira. Kalau rasa takut dia bimbang. Inilah dua perasaan. Ya tuan-tuan sekalian, jadi orang yang sentiasa membaca Al-Quran, Allah akan angkat rasa kebimbangan dan rasa takut. Hanyalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La takhaf wa la tahzan. Sebab itu apabila Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sewaktu dalam gua Sur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi terasa pipi Nabi ni ditimpa air. Dari mana air ni? Rupanya air mata Sayyidina Abu Bakar jatuh di atas pipi Nabi. Ada riwayat mengatakan bahawa dalam gua Sur ni Nabi di atas riba Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah tuan-tuan, ini sahabat yang luar biasa. Sahabat demi untuk Allah dan Rasulnya sanggup korban hijrah. Baring pun di atas riba Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu siapa tuan-tuan? Bapa mertua Nabi. Ada tak orang Padang Mansur ni pernah baring atas ribu bapa mertua? Ada.
punyalah sayang dia, punyalah akrab dia, intim dia. Ada tuan? Kalau ada tuan, kita boleh bagilah hadiah. Ya. Nabi di atas riba Sayyidina Abu Bakar. Rupanya Sayyidina Abu Bakar tu bimbang. Yang kedua ada seekor ular yang patuk kaki Sayyidina Abu Bakar. Sakitlah. Tuan sekalian, apa kata Nabi? Ya Abu Bakrin, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ma zannuka snaini Allahu salisuhuma, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sangka kita cuma berdua aja, Allah yang ketiga. Ya, Allah ada di mana-mana. Allah yang ketiga. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, Allah beserta kita. Tentu sekalian, inilah iman yang sampai kepada kemuncak, iman yang sampai kepada hakikat, iman yang sebenarnya. Tidak ada lain hanyalah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, malaikat tawarkan pertolongan. Nak turunkan hujan lah, nak tiupkan angin yang kencang biar api itu padam. Nabi Ibrahim pun jawab, la haula wala hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai penolong. Makna dan sekalian, dalam keadaan yang pada waktu itu, dalam keadaan yang sangat sedih, dalam keadaan yang diburu nak dibunuh, ya, Nabi Ibrahim dalam keadaan dibakar lagi, dia masih lagi hasbiyallah wa ni'mal wakil, diserah hanya pada Allah, cukuplah Allah Ta'ala sebagai pelindung, sebagai wakil. Apabila iman Sayyidina Ibrahim tu, Nabi Ibrahim bulat hanya semata-mata kerana Allah, semakin meningkat iman Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, ya, jadilah hai api, jadilah kamu sejuk dan selamat sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Tuan-tuan sekalian, api yang sifatnya panas, membakar, tapi jadi sejuk kepada Nabi Ibrahim AS. Tapi tuan-tuan janganlah nak cuba pula. Balik dia letak jari dia, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dekat api, insya-Allah terbakar. Dia sejuk hanya untuk Nabi Ibrahim, ya, panas untuk orang lain. Bermakna Allah boleh tarik kuasa api, bermakna api tidak berkuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah. Sejuk dan panas itu, ya tuan-tuan, ketentuan Allah. Allah Ta'ala boleh tarik sejuk itu, tarik panas jadi sejuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa boleh jalan di atas air, tapi Fir'aun tenggelam dalam air. Selamat untuk Nabi Musa, tapi tak selamat untuk Fir'aun dan bala tenteranya. Ini kuasa Allah. Tak yakin lagi ke dengan kuasa Allah? Tak yakin ke dengan kebesaran Allah SWT? Itulah iman. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran juga ada syafi'un nafi' dan obat penyembuh yang sangat berguna. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara.
Dan kami turunkan Al-Quran itu ma huwa syifa, menjadi obat, syifa lil mu'minin, untuk orang mukmin, syifa dan rahmat untuk orang mukmin. Dan tidaklah bertambah kezaliman orang-orang zalim itu melainkan kerugian semata-mata. Ada orang sakit tuan-tuan, masuk hospital. Dah masuk isyak ke belum ni? Belum. Dekat hospital tak baik, masuk spesialis ribu-ribu, tak baik, belum nak baik, dah banyak habis duit, pakak-pakak keluarga, kita bawa balik je lah. Doktor pun dah suruh bawa balik. Doktor suruh dibawa balik itu bukan disebabkan tak ada obat. Doktor tak tahu penyakit apa. Ini masalah dia. Dengan alat moden tu tak dapat kesan penyakit apa ni. Baliklah. Ikhtiar dekat kampung. Dekat sebelah rumah tu ada rumah Pak Imam. Dia minta air jampi, air penawar daripada Pak Imam tadi. Pak Imam pun bacakanlah Al-Quran, baca ayat kursi, surah Al-Falaq, surah An-Nas, bacalah sedikit. Wa idza maridtu fahuwa yashfina wa nazil al-Qur'ani ma huwa shifaa'un rahmatul lil mu'minin. Balik diminumkan yang sakit dengan izin Allah. Lepas minum air jampi Pak Imam tu, yang kena air ludah sikit Pak Imam tu, dengan izin Allah, sembuh dengan izin Allah. Agak-agak tuan-tuan kasih Pak Imam tu berapa ringgit? Dekat doktor 100,000 dah beda. 10 ringgit aja. Berkat dia tuan-tuan. Bukan itu nilainya. Tapi Al-Quran itulah mukjizat Allah. Dengan izin Allah boleh sembuh dengan izin Allah. Apa kata mereka? Oh Allah, cuma doa Pak Imam. Kok cuma doa Pak Imam? Ada koknya tu yang mahal. Sembuh penyakit dia. Ini Al-Quran. Ya sila tuan-tuan. Mana Bilal, insyaAllah. Dulu ada seorang ketua kampung. Ketua kampung tu dia driver taksi. Satu hari tu dia diserang penyakit batu karang. Dia duduk kat kereta hari-hari. Jadi mungkin terlalu lama dia duduk tu menyebabkan terkumpulnya batu karang. Itulah antara kajiannya lah. Tapi ketua kampung ni dia rajin datang ke masjid dengan kuliah ni lah. Habis kuliah dia mengadu, saya ni batu karang Ustaz, batu karang. Sekarang ni pun kencing sakit ni, tolonglah doakan saya. Biasa batu karang tu makanlah ubat pecah beling ke, makan ataupun lobak putih ke, kan banyak ubat batu karang. Tapi orang dah minta, ni kita bagilah. Ambil air 1 gelas, membacakan ayat law anzalna hadzal Qur'an ala jabalil ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya Al-Quran itu kami turunkan di atas gunung, kamu akan lihat bahawa gunung itu akan pecah tersungkur kerana takutnya kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, berkat ayat ni diminum, batu karang pun pecah.
Kalau gunung boleh pecah, kalau gunung boleh tersungkur, kalau gunung boleh hancur karena turun Al-Quran di atas gunung tu, sekaligus hancur gunung kerana takut dengan Allah. Sebab tu Al-Quran ni turun sikit-sikit. Lama Quran ni 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, bermakna 23 tahun daripada ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah akhir ayat terakhir, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pun turun di Mekah ketika Hajatul Wada dalam surah Al-Maidah. Tuan-tuan, 23 tahun Al-Quran itu turun, sikit demi sikit, ayat demi ayat. Ada kadang-kadang turun ada sebab dia, ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Banyak sebab-sebab turunnya ayat. Oleh kerana, contohnya oleh kerana arak itu memabukkan. Ya, disuruh tinggalkan arak sedikit demi sedikit, pun masih mabuk juga, ya, maka akhirnya Allah haramkan arak secara qat'i. Sebabnya apa? Sebab ada orang yang belum habis mabuknya, dia sembahyang juga, tapi mabuknya tak hilang. Bermakna dia boleh mabuk, tapi syaratnya dia boleh minum arak, tapi syaratnya nak sembahyang kena habis mabuk, bawa solat. Jadi masalahnya masa sembahyang pun mabuknya tak hilang. Mungkin dia minum overdose pada waktu itu. Dia baca lakum dinukum waladdallin. Mabuk. Yang tak mabuk pun baca Quran kadang-kadang salah. Lagi mabuk. Kan dia baca surah Al-Kafirun. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waladdallin. Mabuk. Sedangkan tak mabuk pun boleh silap. Ada orang silap dalam keadaan tak mabuk, dia pun boleh silap, dia lupa. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Dia pun diam sekejap. Falahum ajrun ghairu mamnun. Melompat surah Al-Asr jadi surah At-Tini. Dia pantang jumpa. Wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Padahal wal asri wa tawasaw bil haq wa itu dalam keadaan tak mabuk tu. Sebab itu ayat Allah turunkan secara qad innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fashtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, sembahan berhala, rejesun kotor, jijik, najis. Fashtanibu, hendaklah kamu jauhi. Jauhi itu maksudnya haramun. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak haramkan satu benda tu, dia tak gunakan haram. Fashtanibu pun haram juga. La yahillu, tidak halal pun haram juga. Abu Talib kalau sebut haramun, memanglah haram. Termasuklah fa'tazilu pun hukumnya haram. Fa'tazilu nisa'a fil mahid, haram juga. Hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripada isteri kamu yang haid. Kalau kamu jima juga dalam haid, hukumnya haram dan berdosa. Tunggulah suci hatta yadhurna, sampai dia suci. Itu hukum. Itu asbabun nuzul, ada sebab-sebab turun ayat. Inilah Quran.
Jadi tuan-tuan sekalian, kelebihan Quran ini dia boleh jadi syifa wa rahmah. Berkat ayat Quran tadi, batu karang pun boleh pecah. Tapi nak kena yakin. Ya, nak kena yakin lah. Ada orang kena kejar anjing. Dia baca, macam mana nak tundukkan binatang ni. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Kan orang tua dulu kan ajar kita itu doa apabila dikejar anjing, itulah doa dia. Dia ada cara dia tuan-tuan. Kalau baca saja tak jadi. Kalau boleh baca satu nafas 7 kali. Itu yang saya pernah belajar lah. Kita niat gigi dia ni, mulut dia ni di apa ya? Orang Jawa kata apa? Dipungkem. Macam ni. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu kalau masih boleh baca. Yang ada cuma summum buk. Yarji'un tak jumpa. Sebab saya pernah kena kepung anjing. Dan saya jalan kaki 8 km di kepung anjing. Inilah yang saya baca. Alhamdulillah. Dia ada cara, dia ada syarat dia. Macam orang sakit gigi. Tuan-tuan sekalian, abjadun hawazun, habjad, abjad. Ini ilmu orang Pakistan. Dia alif ba jim dal. Huruf daripada Al-Quran, abjad kan, alif ba jim dal. Yang sakit tu disuruh pegang mana gigi yang sakit. Yang kita ambil paku dekat kayu atau kat tiang. Pada huruf alif baca Fatihah sekali. Sakit lagi, sakit pindah ba, baca Fatihah 2 kali. Sampailah tak sakit, kita paku dia. Alhamdulillah tuan, jiran saya sakit gigi budak. Saya cubalah ilmu orang Pakistan ni. Jadi tuan-tuan, dengan izin Allah, dia ada cara dia. Dia gunakan abjad. Alif ba jim dal. Tapi kalau nak belajar nak kena bawa pulut kuning ni tuan-tuan. Tu. Ni dia Al-Quran. Hebat Quran ni. Orang yang luka baca tabbat yada abi lahabin wa tab dengan izin Allah. Sembuh dia. Ya. Orang yang tak boleh nak bersalin. Air selusuh yang pernah kami belajar lah. Ini ada air, masukkan jari. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin 'alaiha hafiz falyanzur al-insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib. Pusingkan, insyaallah yang melintang jadi tenggak balik. Ini doa orang nak salin. Tak boleh salin. Ini beberapa bulan yang lalu ada orang tak boleh salin. Dah overdue. Ya tuan-tuan, minta bantu lah sebelum doktor nak operation ke apa ke. Kita buat lain. Kita ada Quran, baca Quran. Bacakan surah ni. Dah dibagi air tu saya terlupa nak nanya anak saya. Jiran awak tu dah salin ke belum? Selepas 2 minggu saya tanya dah bersalin ke belum? Alhamdulillah. Lepas minum air tu bersalin. Dengan izin Allah. So, Quran. Nak yakin dah tuan-tuan. Nak kena yakin. Tapi kalau baca Quran pun tak baik juga. Hantarlah hospital. Itu ikhtiar. Ikhtiar ni hukumnya wajib. Sembuh hukumnya harus. Macam belajar hukumnya wajib. Pandai hukumnya harus. Ada orang yang belajar tak pandai-pandai. Betul kan tuan-tuan? Ada duduk sekejap je dah pandai dah. Malah lebih pandai daripada guru dia. Masya Allah. Apa ustaz cakap tu aku semua dah tahu dah. Punya alimnya. Patutlah dia tak bawa kitab. Ustaznya bawa kitab. Saking alim murid tu dia tak bawa kitab. Ustaznya bawa kitab.
Tuan-tuan sekalian, ya, inilah rahasia Al-Quran. Nanti tuan-tuan, besok akhir zaman, kita bangun tidur, Quran dah tak ada. Quran dah hilang daripada simpanan. Rak-rak Quran ni tinggal rak ya, Quran dah tak ada dah. Semua akan kembali semula kepada Allah. Al-Quran ni kan kalam Allah, dia akan balik pada Tuhan dia. Terpinga-pinga kita bangun tidur, aku nak baca Quran, Quran dah tak ada. Konon dulu diajak ngaji Quran, tak nak. Quran dah tak ada, baru nak ngaji. Ingat tuan-tuan, barulah cari-nyari ada tak Quran kat rumah. Wabu ada, wabu Quran, tanya wabu dah, Quran semua dah hilang. Sedangkan yang hafal Quran ada kat dada-dada mereka. Masa Qurannya akan hilang. La taqumus sa'ah hatta yarji'al Quran min haitsu nazal. Lahu dawiyun kadawiyin nahli summa yakunullah ma baluka qala harastu minka wa ilaika a'ud utla fala yu'malu bi utla fala yu'malu bi. Tidak akan berlaku kiamat, kata Nabi, sehingga Al-Quran ni akan balik semula daripada asal tempat turun dia. Kan? Turunnya bila? 17 Ramadan. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, 17 Ramadan. Turun sikit-sikit pada malam Al-Qadar dan seterusnya sampai 23 tahun. Ini Quran. Dia akan balik semula Quran ni. Min haitsu nazal, daripada tempat turun dia naik balik ke langit. Lahu dawiyun kadawiyin nahli, suaranya berdengung-dengung seperti lebah. Lebah tu kalau dia pindah randa kan berdengung-dengung, itu suaranya. Dekat langit ni besok berdengung-dengung suaranya. Ma baluka, Allah berfirman, siapa gerangan kamu, kata Allah. Kharastu minka wa ilaika a'ud. Quran tu jawab, aku datang daripada kamu, hari ini aku balik semula kepada kamu, ya Allah. Kenapa kau balik dah ni? Utla fala yu'malu bi, utla fala yu'malu bi. Aku dibaca tapi tak diamalkan. Aku dibaca tapi tak diamalkan. Bukan tak baca, baca tapi tak amal. Kalau terus tak baca, jauh sekali untuk beramal. Sebab itu tuan-tuan, bukan sekadar dibaca, diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Ini tuntutan Al-Quran. Khairun nasi man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebagai manusia yang mempelajari Al-Quran dan diajarkan kepada yang lain. Boleh tuan-tuan? Insya Allah. Cukuplah setakat ini dulu. Kita sambung kuliah kita akan datang. Wallahu a'lam. Ada satu lagi mutiara yang akan hilang. Ya, sambung akan datang. Datang. Jangan tak datang. Tahun depan next year lah insya-Allah. Tahun depan jumpa lagi. Halas. Halas apa? Pun telas. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassin bihi ahlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nabir bihi
قلوبنا وقبورنا يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم